Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cubaan suara. Mohon yang menonton FB live pada malam ini, sila komen sama ada boleh dengar tak suara saya. Jika jelas boleh komen jelaslah. InsyaAllah kita akan mulakan kita punya sesi sharing ataupun majlis ilmu kita, cinta ilmu kita ini pada jam 9 malam dengan tetamu jemputan kita insyaAllah pada malam ini. Okey, jemput semua rakan-rakan untuk sama-sama tonton majlis ilmu kita secara alam maya. InsyaAllah satapan ilmu secara atas talian. Ilmu tanpa sepadan. Kita dapat ilmu ni dengan cukup banyak sekali kita punya ruang. Selain daripada kita bersemuka, kita juga dapat peroleh ilmu melalui alam maya. InsyaAllah boleh jemput, boleh kita share kita punya Facebook live ini kepada ahli keluarga, rakan-rakan. Cukup bermakna malam-malam ni kita isi dengan pengisian satapan rohani insyaAllah. Si berat gila lah malam tu kita santai-santai ya. Kita sharing-sharing ilmu, mudah-mudahan ada manfaat kita bersama insyaAllah. Jadi yang masih belum lagi live, jemput kawan-kawan untuk ikut serta kita punya majlis ilmu kita pada malam tu insyaAllah. علما نافعا ووافقني عملا مقبولا
cita-cita hidup dan berbakti untuk agama, sentiasa dalam rahmat yang esa. Kukuhkan ukhuwah antara kita, serulah ke arah hidup yang mulia. Ikhlas yakin sabar dalam berusaha, kejayaan pasti bersama. Institut Kemahiran Islam akan sentiasa berusaha membangunkan umat Islam di seluruh Malaysia. Padukan usaha dan kerjasama, teguhkan cita-cita yang dibina. Doa dan tawakal tidak dilupa, kejayaan pasti bersama. Institut Kemahiran Islam akan sentiasa berusaha membangunkan umat Islam di seluruh Malaysia. Padukan usaha dan kerjasama, teguhkan cita-cita yang dibina. Doa dan tawakal tidak dilupa, kejayaan pasti bersama. Kejayaan pasti bersama. Kejayaan pasti bersama. Ikhmas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua hadirin rakan-rakan Facebook yang sudi hadir kita punya majlis ilmu pada malam tu. Mudah-mudahan kita diberikan kesihatan yang berpanjangan, diberikan kekuatan untuk meneruskan lagi kehidupan kita seharian. InsyaAllah pada malam ini kita disajikan dengan satu satapan majlis ilmu yang santai-santai je, sambil-sambil kita berehat bersama dengan keluarga, bersama rakan-rakan, dan kita mengisi ataupun ada yang masih tengah menelaah pelajaran, terutamanya kepada adik-adik adik-adik pelajar DDI Ikhmas yang akan menghadapi peperiksaan besok. Kita mendengar majlis ilmu kita pada malam tu, iaitu Cinta Ilmu Ikhmas. Dan pada malam ini kita ada satu tetamu khas, bukan saya sendiri, saya sebagai moderator saja. InsyaAllah kita akan bersama dengan seorang tokoh ataupun ustaz yang tersohor, insyaAllah di bumi Sarawak ini, untuk kita sharing-sharing, kongsi-kongsi ilmu kita pada malam tu. InsyaAllah tanpa membuang masa lagi, saya menjemput Al-Fadil, ustaz tetamu kita yang istimewa pada malam tu, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ustaz Abdul Rahim. Ustaz Abdul Rahim sihat ya? Alhamdulillah, dengar suara saya? Hanya macam ada bunyi-bunyi sikit. Dia bunyi sikit. Ada bunyi macam bunyi kipas rasanya. Saya tutup kipas angin. Okey, terima kasih kepada Ustaz Abdul Rahim sudi hadir kita punya majlis ilmu ataupun kita namakan Cinta Ilmu Ikhmas, kan? Secara atas talian. Terima kasih. Ahlan wa sahlan Ustaz Abdul Rahim, tetamu undangan khas kita pada malam tu. InsyaAllah Ustaz, pada malam tu kita ada rakan-rakan di Facebook di Ikhmas, dan kita juga ada buat secara langsung di YouTube My Ikhmas. Kalau yang mana yang baru saja bersama dengan kita, di bawah tu ada saya sertakan sekali Facebook Ikhmas dan YouTube My Ikhmas. Boleh sama-sama layari ataupun kita tonton live kita pada malam tu. Dan insyaAllah sebelum saya menyerahkan
kita punya ball bicara ataupun kita punya talk pada malam tu pada Ustaz Rahim. Kan kita boleh, orang kata tak kenal maka tidak cinta ya Ustaz Rahim. Ya, Tak kenal maka insyaAllah. cinta. Jadi insyaAllah saya akan perkenalkan sedikit kita punya latar belakang ataupun biodata kita punya tetamu kita pada malam tu insyaAllah. Okay. Ustaz Abdul Rahim bin Osman, anak kelahiran daripada Jelapang Padi, Kedah. Kedah Mai Ustaz Rahim. Ya. Batu tu Ya. dan nangga poster warna hijau kuning Ustaz Rahim. Dah, Memangnya sesuai lah dengan Ustaz Rahim. Kan orang Kedah, Kedah Mai. Dan Ustaz Rahim, bagi yang siapa yang mengenali beliau dah lama berada di bumi Daruhana ni, hampir 8 tahun Ustaz. Ya, insyaAllah. 8 tahun. Baru 8 tahun. 8 tahun. Dan anak pun seramai bilangan tahun juga. Anak pun 7 orang. Alhamdulillah. Hampir, insyaAllah. Masya Allah, tabarakallah. Kan? Itu rezeki Ustaz. Kan? Dan Alhamdulillah. di belakang Ustaz Abdul Rahim mempunyai memiliki ijazah sarjana muda syariah Islamiah dan undang-undang di Universiti Al-Azhar, Kairo, Mesir. Allahu Akbar. Dan beliau bukan saja pernah berpengalaman di Mesir ataupun di tanah Arab, beliau pernah juga bertugas ataupun berkhidmat di UK sebagai imam di Masjid Toba Wigan di United Kingdom. Cukup banyak pengalaman beliau. Barangkali mungkin kita boleh sharing sikit pada malam tu. Dan beliau kini berkhidmat di IKMAS sebagai penolong pengarah di Jabatan Pembangunan Insan JPI IKMAS. Dan insyaAllah tanpa membuang masa, saya menjemput Al-Khatib Ustaz Abdul Rahim Osman untuk berkongsi dengan rakan-rakan yang ada pada malam tu, kan, untuk santai-santai, topik yang agak santai. Dan insyaAllah Ustaz, pada malam tu kita akan, jika ada soalan-soalan daripada penonton, saya akan interrupt lah. Mungkin barangkali ada soalan-soalan, terus nanya pada Ustaz. Boleh Ustaz? Boleh, insyaAllah. Mana saya boleh jawab, insyaAllah. Saya jumpa pada Ustaz untuk menyampaikan perkongsian kita pada malam tu. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat saya, saudara Ustaz Fadli bin Ahmad. Sepatutnya beliaulah yang menjadi penceramah, memberi kuliah pada malam tu. Ala kulli hal, insyaAllah. Terima kasih juga kepada penganjur IKMAS itu sendiri. Sebenarnya saya juga adalah pensyarah di IKMAS untuk menyampaikan sedikit tazkirah ataupun sembang santai kita pada malam ini di FB Live. Dan terima kasih juga kepada semua rakan-rakan FB kita. Inilah kita, insya-Allah kita nak memartabatkan, nak menggunakan platform IKMAS sebagai platform untuk menyampaikan ilmu kita. Jadi IKMAS adalah merupakan satu institusi pendidikan, maka tak dapat tidaklah sepatutnya IKMAS di bumi Sarawak ni insya-Allah sebagai permulaan dalam menyampaikan pendidikan kepada masyarakat, khususnya seluruh negeri Sarawak, insya-Allah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan rahmatullah, cinta ilmu IKMAS. Ilmu ini adalah merupakan sesuatu yang hebat. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk bersama-sama pada malam ini, dan Allah juga mentakdirkan kita berada di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan untuk sama-sama kita mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan rahimakumullah. Suka saya nak bawa pada diri saya juga dari tuan-tuan rahimakumullah. Apa tujuan dan matlamat sebenarnya kita hidup di dunia? Matlamat dan tujuan yang sebenarnya kita hidup di dunia ini tak lepas lari ada dua tugas utama. Seperti mana yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Yang pertama, Allah madah, sesungguhnya Allah yang menciptakan jin dan manusia
tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud hamba? Hamba berarti kita mentaati segala apa yang diarah dan meninggalkan segala apa yang dilarang demi kerana Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pun perkara tersebut seronok untuk diri kita, akan tetapi itu adalah merupakan larangan daripada Allah. Kita sebagai hamba patut meninggalkannya, wajib meninggalkannya. Satu. Yang kedua, walaupun benda itu kita rasa malas nak maulah, malas nak melakukan sesuatu, tetapi itu adalah arahan daripada Allah, maka tak dapat tidak kita kena buat. Sebagai contoh, puasa bulan Ramadan, solat 5 waktu sehari semalam, itu adalah arahan Allah, maka tak dapat tidak kita kena buat. Mau tak mahu. Satu. Jadi matlamat hidup kita yang pertama sekali, usahakan diri kita benar-benar menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mengutuskan para rasul. Allah Subhanahu wa taala mengutuskan para nabi untuk mengajar kita untuk supaya selama mana kita hidup di dunia ini, kita memperbaiki diri kita untuk menjadikan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan tugas kita yang kedua, tuan-tuan FB rahimakumullah, tugas kita yang kedua ialah khalifah, mengurus. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tak kala mana Allah berkata pada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku, kata Allah, nak menjadikan manusia ini sebagai khalifah fil ard. Apa maksud khalifah? Khalifah ialah wakil Allah, ataupun dikatakan sebagai ketua, sebagai mengurus mentadbir dunia ini, yang Allah Subhanahu wa taala berikan autoriti kepada manusia yang nak mengambil amanah ini, melaksanakan pentadbiran sepanjang mana mereka hidup di dunia ini. Tuan-tuan rahimakumullah. Jadi, dua benda yang kita kena ingat. Pertama, menjadi hamba Allah, dan yang kedua, mentadbir urus alam dunia ini. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan rahimakumullah, bagaimana kita nak mengurus alam ini sekiranya kita tidak menjadi hamba kepada Allah? Kerana apa? Kalau kita mengurus alam ini, kita akan lebih kepada emosi, nafsu dan kehendak diri kita. Maka dengan sebab itu kita akan lupa akan pencipta kita. Dengan sebab itu, menjadi hamba kepada Allah dan dalam masa yang sama cuba melaksanakan arahan Allah itu dengan menjadi diri kita sebagai khalifah fil ard itu sesuatu dua benda yang merupakan amat berat kepada kita. Amat berat. Berat kenapa? Kadang-kadang apabila kita diberikan anugerah sebagai contoh, kita merasa megah, kita merasa hebat. Padahal kita lupa yang memberikan kita mendapat kejayaan itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tuan-tuan rahimakumullah rakan FB. Kadang-kadang kita diuji dengan musibah, dengan sakit dan segalanya, kemudian kita mula mengeluh, kemudian kita mula menyalahkan, kita mula rasa macam tidak puas hati. Sebenarnya kita sebagai seorang yang beriman, tak dapat tidak kita kena redha kerana musibah juga datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang di mana musibah tersebut untuk menguji manusia, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Baik tuan-tuan rahimakumullah, dalam konteks kita ini nak menjadi hamba, satu, jadi hamba. Yang kedua, konteks yang kedua ialah jadi khalifah. Bagaimana kita nak mengenal diri kita ini sebagai hamba? Tak dapat tidak kita kena ada ilmu. Perkara asas yang kita kena ada adalah ilmu. Ada kita tengok di kalangan masyarakat yang ada ilmu tetapi jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mahu. Apa yang kita nak ialah biarlah ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita kuasai dapat mendekatkan diri kita dengan Allah yang Azza wa Jalla. Tuan-tuan rahimakumullah, bagaimana kita nak mempelajari ilmu ini? Nak mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala ini tidak dapat tidak kita kena belajar, kena menuntut. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah.
Menuntut ilmu itu menjadi satu kewajipan pada setiap orang Islam lelaki dan juga setiap seorang Islam yang perempuan. Tak dapat tidak, kita kena belajar. Tak dapat tidak, kena menuntut. Apabila kita kata kita ini menuntut, mestilah ada orang yang mengajar dan ada orang yang meminta. Nama pun meminta, talab. Talab berarti meminta. Kita kena minta. Ini yang dunia sekarang ini kita cuba nak belajar betul-betul, insya-Allah. Ramai di dunia sekarang ini, tuan-tuan rakyat AB semua sekalian, banyak tertipu dengan berguru tanpa guru. Mereka hanya sekadar buka Google Map, buka Google, cari perkataan, tekan perkataan, dapat jawapan, terus percaya. Tanpa kita menyelidik dan mengkaji. Sedangkan cara sebenarnya untuk kita mengenal ilmu Allah, tak dapat tidak kita mesti berguru. Tak salah kita membaca, tak salah untuk kita membuka kitab, buka Google segalanya, tetapi kita perlu berguru kerana dengan berguru itu lebih memberikan keberkatan pada diri kita dan lebih kita memahami apa yang dikehendaki oleh penulis. Apa yang dikehendaki oleh penulis. Sebab itu tuan-tuan yang Allah, kita tidak menolak new norm ini. Kita tidak menolak, maksud saya kita tidak menolak teknologi internet segala-galanya kerana maklumat-maklumat mudah dapat di ujung jari, tetapi dalam masa yang sama kita kena ingat manusia dia mesti ada sifat talab, menuntut, dia mesti berguru. Tuan-tuan yang Allah SWT berfirman, saya suka menarik benda ni. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Tuan-tuan rahimakumullah. Satu doa yang selalu kita tahnik untuk anak, untuk baby kan, baby. Bila anak-anak lahir, apa yang kita doakan untuk anak tersebut? Kita akan tahnik dia. Tahnik dengan mengambil kurma. Kurma dah letakkan di langit. Kenapa di langit? Kenapa tak di lidah? Kenapa kurma? Kenapa tak ambil madu? Kenapa tak ambil benda-benda yang masin kadang-kadang? Manis, madu. Manis itu. Dalam kajian sains menunjukkan kurma adalah merupakan manis yang cepat serat. Serat yang ada dalam kurma itu cepat. Dia dapat memberikan immunity pada budak itu sendiri. Subhanallah. Dan bilakah masa untuk kita tahnik itu? Tahnik ialah pada hari yang pertama lahir. Boleh dah ditahnikkan pada hari yang pertama lahir itu. Bila masa? Kalau lahir pagi, disunatkan tahnik sebelah petang. Tahnik di atas langit. Kenapa di atas langit? Kerana untuk mengajar budak itu cara menghisap, menyusu susu daripada ibu dia. Sebab kadang-kadang ada kanak-kanak yang tak pandai untuk menyusu. Tapi dengan cara apabila ditahnikkan ke langit ini, maka dia rasa untuk sedutan menyusu susu ibu tu mudah. Tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Kenapa manis ini? Manis itu simbolik kepada supaya mana biar anak ini dibesarkan dalam keadaan mulutnya manis, mengeluarkan kata-kata yang baik. Qaulun ma'rufun khairun min sadaqati yatba'uha adza. Kata-kata yang baik itu lebih baik daripada sedekah yang disertai dengan celaan. Berarti sedekah tu baik dah. Baik, kita dah bantu orang. Tapi kita sedekah dalam keadaan celah. Tok, ambil Nak kita tok, badan kuat saja. Sado gila. Padahal malah kerja. Beri juga duit dengannya. Ya, dikira sebagai tidak mulia perbuatan tersebut. Walaupun dia bersedekah. Tapi kerana sedekah itu disertai dengan perkataan celah. Maka qaulun ma'rufun, kata-kata yang baik itu adalah amat diutamakan daripada qaulun ma'rufun, lebih daripada sedekah yang disusuri dengan celaan. Subhanallah. Simbolik tahnik itu, memaniskan mulut itu nak mengajar supaya anak itu bila besar dia selalu mengeluarkan kata-kata yang manis, yang sedap, yang cantik. Kenapa kita doa? Ini cerita begini. Apa kita doa pada anak tersebut? Kita berdoa, Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu ta'wil. Ini kalau anak lelaki. Kalau anak perempuan, Allahumma faqihha fiddin wa'allimha ta'wil. Kalau anak perempuan. Yang bermaksud, ya Allah,
berilah faham kepadanya tentang Allah mafiqhu fid din. Berilah faham dia kepada agama. Wa alimhu ta'wil, dengan ilmu yang dia ada itu dia dapat takwil, dia dapat menafsirkan, dia dapat menterjemahkan ilmu yang dia belajar itu dalam kehidupan harian dia. Ini penting. Banyak orang yang belajar ilmu berjurang tinggi tetapi dia tidak dapat memanfaatkan ilmu yang dia belajar itu. Malahan apa ilmu yang sebenarnya kita belajar itu untuk mengenal Allah. Begitu Ustaz Fazli. Ya? Tuan-tuan, kita lihat dalam solat kita. Kita takbir. Allahu Akbar. Okay, dalam takbir kita katakan takbiratul ihram. Apa maksud takbir? Takbir ialah membesarkan. Ihram ialah kita mengharamkan diri kita. Itu dikatakan takbiratul ihram. Membesarkan apa? Membesarkan Allah ya Azza wa Jalla. Adalah takbir. Kemudian ihram mengharamkan diri kita akan segala benda yang berada di sekeliling kita hanya kerana Allah semata-mata. Itu usaha yang kita kena buat. Sebab tu solat ini berat. Inna salata kanat 'alal mu'min, kita memakuta ayat lain, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya sembahyang itu lakabiratun, amat berat kecuali orang yang khusyuk. Jadi proses manusia ini dia kena memperbaiki diri dia. Bagaimana nak perbaiki diri dia? Dalam solat. Tuan-tuan dan Allah. Allah SWT kita doa pada baby tadi ini, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Maka dengan sebab itu kita minta Allah bantu kita untuk memahami tentang agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan baik pada diri dia, Allah akan bagi dia faham tentang agama. Jadi alhamdulillah lah apabila kita suka pada majlis ilmu, tak kira lah walaupun kita di alam maya, walaupun kita di mana-mana, kita suka pada ilmu itu, syukur sangat-sangat. Apa tidaknya? Kerana kita antara yang terpilih oleh Allah, yang Allah nak memelihara kita ke jalan yang benar seperti mana yang kita doa setiap hari, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Baik, tuan-tuan rahimakumullah. Abdul Rahim. Ya, ada soalan? Boleh ya saya mencela-cela boleh ya? Boleh silakan. Kita bagi ceria-ceria sikit. Apa yang boleh saya takut nak. Saya takut nak interrupt sebab Ustaz Rahim semangat gila. Kan? Takut silakan, boleh je. Hilang terusnya dia punya apa nak poin-poin nak. Okey, mungkin saya boleh komen sikit berdasarkan apa yang Ustaz sampaikan. Ada mungkin tiga keyword yang mungkin kita boleh ambil daripada apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Rahim. Yang pertama, kita ni sebagai seorang hamba. Hamba ini sifatnya mestilah tunduk ke bumi, bukan mendongak ke langit. Yang kedua, kita ini sebagai seorang khalifah. Dan yang ketiga, iaitu kita ini mestilah mempunyai bekalan ilmu. Kan? Jadi apa yang Ustaz katakan tadi, ada beberapa doa kan, dan Ustaz pun highlightkan doa untuk bukan saja doa siaran kita, bahkan doa ketika bayi ataupun baby dilahirkan pun kita ada doa yang tertentu. Jadi Ustaz mungkin dalam ruang yang ada ni, terutamanya kepada adik-adik pelajar ikhmas yang besok insya-Allah benar juga mereka akan periksa nak. Menghadapi peperiksaan peperiksaan akhir. Mungkinlah Ustaz Abdul Rahim mungkin boleh kongsilah mungkin doa-doa kan, doa-doa yang boleh diamalkan kepada adik-adik kan, walaupun tidak banyak tapi ada doa-doa yang khusus ataupun doa yang boleh kita amalkan kepada adik-adik yang nak kata menghadapi peperiksaan ni. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fazli. Alhamdulillah. Seperti juga saya ucapkan good luck lah for all our adik-adik pada adik kita yang akan menduduki peperiksaan minggu depan. Anak-anak, adik-adik yang sekalian, saya suka kalau time periksa ni saya nak ajak adik-adik semua ingat satu doa, satu ayat firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala berfirman, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsih. Ini kenapa doa juga. Kita tak ada masalah itu doa. Itu ada sebagai kita sebagai hamba pada Allah Taala. Yang Allah highlightkan dalam surah Luqman, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsih. Allah nak kita berusaha. Barang siapa yang berusaha sungguh-sungguh, sesungguhnya
usaha itu hasil akan dapat pada diri dia sendiri, bukan untuk orang lain. Maka dengan sebab itu, kalau kita pulun betul-betul, yang orang kena panggil pulun lah. Ni kita hijau kuning lah, orang pulun. Kalau kita tekun betul-betul, sebenarnya dapat pahala. Kita dapat pahala. Siapa bagi pahala? Allah. Kenapa? Karena kita melakukan apa yang diarah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan rahimahkumullah. Doa yang selalu saya tak lepas lari lah. Benda yang ketika mana saya naik exam dulu pun, benda yang pertama sekali saya akan telefon mak. Saya telefon mak saya. Mak, saya nak periksa besok. Ataupun seminggu sebelum periksa tu, dah hantar dah jadual periksa dekat mak. Kalau dulu saya kat Mesir, sebulan sebelum periksa, dah hantar dah sebab nak post surat tu lambat. Hantar dah, buat jadual cantik-cantik seolah-olahnya macam mak kita yang nak periksa. Satu, kita ambil berkat doa mak. Kita doa juga, tapi doa kita ni ialah faham al-maklum lah. Kadang-kadang subuh pun dia nesok. Nah, kadang-kadang dosa sana banyak, dosa sini banyak. Mungkin hijab kita terbatas untuk mendapat doa Allah kabulkan itu. Allah akan kabulkan. Kita yakin Allah akan kabulkan setiap permintaan hamba dia. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah. Apabila hamba aku bertanya pada aku, katakan aku ni dekat. Maksudnya Allah kabulkan. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah kabulkan doa apabila kamu meminta. Minta Allah kabul dah. Aku yakin. Cumanya dalam konteks nak dapat doa ni, saya suka doa mak saya. Sebab doa ibu ni insya-Allah tidak ada hijab dengan Allah Subhanahu wa taala, satu. Yang kedua, doa malaikat. Bagaimana kita dapat doa malaikat? Ni ketika saya belajar dengan Syekh Mutawalli Asy'arawi rahimahullah. Dia sebut bahawasanya doa malaikat itu akan ada dengan sebab kamu doa kepada saudaramu. Jadi kita di sekolah ni, di kelas ni nampak kawan kita tak pernah faham sangat subjek itu, contoh, ya Allah, bagilah saudara Ahmad ni memahami apa subjek dia ni, ya Allah. Doa kat kawan dia, kat kawan kita tanpa dia mengetahui. Nampak? Kadang-kadang kita semayang tahajud ke, semayang hajat ke, kita doa untuk kawan kita, sebut nama kawan kita. Sebab apa tuan-tuan? Pada ketika itu malaikat akan berdoa pada kamu, wa iyyak, dan kamu juga akan dapat seperti mana yang kawan kamu dapat. Jadi konsep ibadah ni, yang saya sebut awal tadi tu, yang pertama menjadi hamba kepada Allah, yang kedua khalifah. Nampak? Tadi Ustaz Fadli ada sebut nak, hamba ialah menunduk. Betul? Kita makin berilmu makin menunduk, makin rasa lemah, rasa kita ni del, seperti Imam Syafi'i. Dia mengatakan makin lama aku belajar, makin aku rasa aku ini jahil. Kenapa? Banyak lagi ilmu yang aku tidak tahu, satu. Yang kedua, kita kena ingat, kita juga khalifah. Bila khalifah, kita meninggi. Nampak? Kita mesti mengejar sesuatu benda yang tinggi supaya dengan martabat, darjat yang kita dapat itu dapat memberi manfaat yang lebih baik. Contoh berlaku pada Nabi Yusuf alaihi salam. Lihat, perkara Nabi Yusuf alaihissalam senantiasa menunduk walaupun dipuji oleh seluruh manusia, tetap dia kata itu adalah ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia boleh takwil mimpi, dia boleh ceritakan mimpi ini, kemudian dia cerita ini adalah ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Aku hanya menyampaikan saja. Apabila sampai masa nantikanya, dia diberi peluang mendapat untuk tempat yang paling tinggi, maka dia berkata pada ketika itu dengan wahyu Allah kata-kata ambil tempat itu. Sebab apa? Dengan tempat yang dia ambil itu dia boleh pergi jauh lagi. Maka dengan sebab itu rakan-rakan AB yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebab tu dua benda ini kita kena imbangkan agar mana setinggi kita ini kita tidak lupa kita ni hamba Allah. Dalam masa sama kita menjadi hamba Allah, jangan lupa tanggungjawab kita. Hidup kita ini untuk berbakti pada masyarakat. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta, benda, anak-anak semua adalah perhiasan dunia. Apa yang kekal? Wal baqiyatus salihat. Yang kekal adalah perbuatan-perbuatan yang baik pada diri kita. Maka doa yang saya selalu buat diri saya itu, satu doa mak, yang kedua saya doa pada kawan saya dengan tanpa pengetahuan kawan kita. Doa apa-apa saja, insya-Allah Allah akan kabulkan. Surah Alam Nashrah jangan lupa baca surah Alam Nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Baca. Dan saya tertarik dengan seorang kawan saya masa saya tahun 4 Azhar di Azhar Kairo dulu ni.
kawan saya ini dapat imtiaz. Dia seorang saja imtiaz. Dia bukan orang Malaysia lah, dia orang Sudan. Tetapi sifat akhlak dia, bagaimana cara dia buat, nota-nota yang dia buat itu dia kongsikan dengan kawan dia. Malahan dia ajar pula kawan dia, mana kawan-kawan yang dia tak faham. Nampak tuan-tuan, anak-anak adik-adik, rakan-rakan LB dan adik-adik sekalian. Kita ni berjaya bukan kerana kita ni hebat. Saya nak ambil satu cerita kisah Nabi Musa alaihi salam, di mana orang miskin. Dia ni miskin. Kemudian dia minta pada suami dia, wahai abang, bukankah Nabi Musa boleh berdoa pada Allah, mintalah supaya Nabi Musa doakan kita ni kaya. Lalu Nabi Musa pun dijumpai oleh suami dia dan Nabi Musa pun doa. Dan Allah kabulkan. Allah kata, aku beri kekayaan dia pada dia 1 tahun saja. Selepas tahun dia akan miskin. Dia kembali miskin. Masa Allah bagi kaya dia setahun itu, dia manfaatkan kekayaan dia itu dengan memberi manfaat pada manusia yang lain. Bagi makan, disediakan tempat untuk sediakan orang-orang miskin makan. Dia tak bolok diri dia. Nampak tak? Maka selepas setahun, dia makin kaya. Selepas setahun, naik tahun kedua, tahun ketiga makin kaya. Jadi Nabi Musa pun heran. Allah kata nak bagi setahun saja dia kaya. Kemudian dia kembali kepada miskin dia. Lalu Nabi Musa bermunajat dengan Allah. Allah mengatakan, aku teruskan dia kaya. Kerana apa? Kerana dia aku buka satu pintu pada dia, sedangkan dia pula berbuka berbagai pintu pada orang lain. Di sini kita kata bahawasanya, apa hidup kita ni, kita nak bermanfaat pada orang lain. Itu penting. Itu doa. Ambil pula waktu-waktu yang mustajab. Waktu-waktu mustajab masa mana? 1/3 malam. Ini saya pesan pada adik-adik Ikhmas. 1/3 malam bangun tahajud. Pukul 3:30 pagi, pukul 4 pagi bangun, doa. Minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sleep early, kena tidur awal. Kena tidur awal. Ini penting. Jangan kita rasa besok nak periksa hari ni nak study sampai pukul 1 pagi, 2 pagi. Besok periksa pukul 8. Kita letih, otak kita letih. Jadi dalam konsep kita nak berjaya ni, kita kena tengok spiritual kita, kena tengok dari sudut persiapan kita dari sudut rohani satu, dan dari sudut jasmani pun perlu juga. Doa adalah ambil waktu-waktu yang penting, 1/3 malam. Doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta Allah bagi ilham. Saya pernah cerita pada anak saya, satu subjek yang memang saya tak sempat nak baca, iaitu subjek adab. Adab ke apa satu adab. Yang kedua, Allahumma salli Muhammad, fake masa kini, fake muasarah, tentang bond dan semua saya tak faham. Tapi ya Allah, saya berdoa pada Allah agar Allah Ta'ala bukakan pintu hati saya untuk memahami. Maka esok nak periksa, hari ini saya berjumpa dengan seorang kawan saya, Ustaz Azhari, dan dia ajar saya tentang bond-bond ni, saham-saham ni. Alhamdulillah, saya faham. Besok saya periksa, dapat jayidan. Tak sangka, subhanallah. Sama juga dengan adab. Adab ni saya kata tak tahu dah nak hafal syair mana satu ni. Banyak sangat syair ni, tak tahu, tak sempat dah hafal dah. Berdoa pada Allah SWT, ya Allah, bukalah pintu hatiku, bagilah aku faham. Akhirnya satu syair saya hafal betul-betul. Alhamdulillah, syair itu terus masuk periksa. Hadza min fadli Rabbi. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah kelebihan yang Allah beri. Bukan kita kerana kita hebat, tidak. Jadi sebab tu tuan-tuan, anak-anak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan lagi banyak hubungan kita berbaik dengan orang, insya-Allah Allah akan bantu kita. Ni Nabi sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan. Bacaan ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Satu. Wa man farajallahu anhu kurbatan, farajallahu anhu kurbatan min kurbatin yaumil qiyamah. Nabi kata, barang siapa yang membuka dorong pada orang untuk belajar, macam hari ini Alhamdulillah Ustaz Fadli dengan inisiatif kemahiran yang dia ada, dia gunakan streaming ni, Alhamdulillah dapat semua orang berkongsi ilmu. Saya pun bukannya nak ada ilmu sangat pun, hanya sekadar nak berkongsi. Moga-moga ini sebagai saham kita untuk kita masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan setakat itu saja. Allah Maha Kaya, Allah Maha Adil. Sebelum lagi kita mati masuk syurga, di dunia lagi Allah akan memudahkan segala urusan kita satu. Apa? Yang kedua, man farrajallahu anhu kurbatan. Barang siapa yang melapangkan kesempitan yang dihadapi oleh sahabat kita.
Farajallahu anhu kurbatan min kurbatin yaumal qiyamah. Maka di akhirat besok Allah akan melapangkan segala kurbatan, iaitu benda-benda yang kita nak buat, urusan-urusan yang kita nak buat daripada urusan-urusan. Tuan-tuan, rakan-rakan FVS sekalian, urusan kita di dunia ni sikit je kalau nak dibandingkan urusan kita di akhirat. Di padang mahsyar saja pun dah kita hidup selama 50,000 tahun. Di padang mahsyar saja nak mencari Nabi Adam, nak cari Nabi Nuh, sampailah Nabi Muhammad SAW untuk dapat syafaat. Baru dapat doa, lepas tu baru nak timbang mizan. Lama lagi tuan-tuan. Jadi di dunia yang seketika ini sebagai khalifah ini, kita gunakan manfaatnya semaksimum mungkin. Orang Sarawak Madana, orang Iban Madana, agi hidup, agi ngelaban. Selagi mana kita hidup, selagi itu kita cuba melaksanakan pengorbanan demi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting. Jadi doa jangan segan silu minta kepada Allah Taala. Saya tidak ada doa khusus, cumanya apa yang saya tengok di sini ni, apa yang saya ambil daripada hadis Nabi SAW, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Di mana satu hadis Nabi berkata, mau tak aku ajar kamu satu doa di mana doa ini kamu akan diluaskan segala rezeki kamu. Allahumma inni as'aluka Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan aku bihalalik, dengan perkara yang halalmu, tanpa dicampuri dengan perkara haram. Dalam periksa pun sama. Kadang-kadang kita nak meniru. Kadang-kadang kita nak buat toyol. Orang Kedah panggil totong. Ada toyol, buat buku nota kecil. Letah. Kan? Sumbat dalam beg dia, baju dia. Contoh. Kan? Ini pengalaman saya tengok pada kawan-kawan kita dulu masa kita muda lah. Kan? Sebenarnya kita telah memberikan satu kerosakan apa yang kita nak belajar. Kenapa? Kita nampak pada target nak dapat A. Target nak dapat pada benda yang dipuji. Tapi kita dipuji benda yang kita telah melakukan sesuatu yang salah. Benda ni kita kena betul-betul. Walaupun nampak remeh, tapi dia akan memberi kesan sampai kita bekerja. Nanti kita bekerja, kita sonok nak ambil anugerah, sedangkan yang melakukan kebaikan bukan kita, orang lain. Ataupun kita mengambil peluang, mengambil suatu benda yang tak sepatutnya kita dapat, orang lain dapat. Maksudnya gitu, tuan-tuan Allah. Sebab kita tipu. Jadi jangan tipu. Tak perlu tipu. Redha je, insya-Allah. Tuan-tuan, ada kawan saya yang dapat 10A pun tak masuk universiti pun. Masuk universiti terkendas. Ada terpulang. Kan? Ada yang kadang-kadang dapat 2A, 3A je, 4A je. Tapi dia boleh masuk universiti, sekarang buat master dah, buat PhD dah ada. Tak mustahil benda ni. Jangan kita anggap hari ni kita akan berjaya selama-lamanya. Tidak. Dunia ini, selagi mana kita tak mati, selagi itulah kita belum berjaya. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang yang bertakwa itulah sebenarnya orang yang berjaya. Matinya kita dalam keadaan ketakwaan, itulah orang yang sebenarnya berjaya. Betul tak boleh kan? Betul. Ada apa tak boleh? Saya sebenarnya khusyuk dengan apa yang Ustaz Abdul Rahim ceritakan tentang pengalaman Ustaz Abdul Rahim. Itu pengalaman yang sangat cukup bermakna, terutamanya pada adik-adik yang sedang mendengar FB. Mungkin kita boleh nanggallah komen-komen yang ada di situ. Kebanyakannya adik-adik pelajar IKMAS, ada juga daripada kita punya alumni juga pun ada. Abdul Rauf, terima kasih hadir kita punya sesi perkongsian pada malam tu. Kan? Ramai-ramailah adik-adik pelajar IKMAS. Kan? Rasanya mereka tengah tengah membaca nota, bukannya membuat toyol Ustaz. Alhamdulillah. Yakin pada diri. Saya bawa pada nak bawa adik ni yakin pada diri. InsyaAllah. InsyaAllah. Satu lagi saya nak ngajak doa waktu hari Jumaat. Ni hari Jumaat ramai orang terlupa doa ni. Ingat firman Allah Taala dalam surah Jumaah, Allah Taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kata Allah, wahai orang yang beriman, apabila diserukan kamu azan, diserukan kamu sembahyang, idza nudiya lis-salah, fas'au ila dzikrillah. Segeralah kita menuju untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Wazarul bai', tinggalkan segala apa jual beli. Di sini Allah highlightkan jual beli. Kan? Berarti dijual beli itu merupakan satu umpanan mengaburi manusia. Waktu itu kalau aku pergi semayang ni habis sampai 6 mega contoh. Wazarul bai'. Dan di sini kita ulama juga dikatakan bank itu sebab rezeki dia tak ada had. Tu wazarul bai' tu. Kita apa? Jadi Allah Ta'ala firman suruh pergi Jumaat. Jadi kita, apa urusan kita semayang Jumaat. Satu. Yang kedua, apabila selesai kita semayang, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ, apabila kami selesai semayang, apa Allah suruh? فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Allah suruh kita bertebaranlah kamu di muka bumi. Untuk apa? وَبَتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, untuk mengejar kelebihan yang ada pada Allah. Fadl, untuk mengejar apa yang Allah hidangkan kita di muka bumi ini. Sebab itu, saya nak ajak adik-adik, rakan-rakan AV semua sekalian, pada hari Jumaat, insya-Allah kita semua lelaki semua pergi main Jumaat. Kan? Kecuali ada beberapa tempat yang tak dapat pergi, itu mungkin kerana PKP ni, itu tidak masalah. Tapi andal kita pergi Jumaat. Selepas main Jumaat, apa saya baca satu hadis, annahu kana idza sallal jumu'ah insarafa fa waqafa fi babil masjid faqala Allahumma ajabtu da'watak wa sallaitu faridatak wa antashartu lima amartani farzuqni min fadlik wa anta khairur raziqin. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Mustaghfiri an Sayyidina Iraq bin Malik radhiyallahu anhu. Okey. Dia mengatakan bahawasanya apabila dia pergi sembahyang Jumaat daripada Sayyidina Iraq bin Malik rahimahullah, sesungguhnya apabila ia sudah selesai mengerjakan solat Jumaat, lalu ia berdiri di pintu masjid dan dia berkata, Allahumma ajabtu da'watak. Ya Allah, aku telah melaksanakan apa suruhanmu. Itu solat. Wa sallaitu faridatak, dan aku telah melaksanakan kewajipan padaku itu dengan solat. Dan wa antashartu lima amartani, dan sekarang aku nak beredar ke muka bumi ini juga dengan perintahmu. Farzuqni min fadlik, maka berilah rezeki pada aku daripada kelebihan yang engkau hidangkan di dunia ini. Wa anta khairur raziqin, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Dalam surah Jumaat Allah sebut juga di hujung sekali kan, wallahu khairur raziqin, Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Baik, dalam konteks ini sama juga kita nak belajar. Bila kita nak belajar, Allahumma rzuqna fahma, Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana zidna ilma. Kita minta pada Allah, tambahkan ilmu padaku. Itu Rabbana zidna ilma, tambah ilmu. Kemudian kita doa, warzuqna fahma, dan rezekikan kami faham tentang ilmu tu. Ini yang penting. Ramai orang yang dapat ilmu tambah, tapi dia tak faham. Bila dia tak faham, dia makin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak lagi kita dapat ilmu, lagi kita dekat faham tentang Allah Taala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Dalam surah Al-Baqarah. Saya nak ajak adik-adik semua sekalian, ingat ayat ni. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbati wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi la ayatin liqaumin yaqilun. Baik. Untuk kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita mendalami ilmu kita ni, kita boleh kaji sains, boleh kaji, tak ada masalah. Lepas tu kawan saya ketika mana saya di Britain dulu, ada seorang doktor, dia buat PhD bahagian hujan turun. Dia tanya saya, Ustaz, ada jawapan tak dalam Al-Quran bagaimana hujan turun? Saya kata, kenapa? Dia kata, kami mengkaji dan kami tidak mendapat jawapan yang tepat bagaimana hujan itu turun daripada langit. Lalu saya berkata padanya, sesungguhnya dalam Al-Quran tidak menceritakan bagaimana hujan itu turun, tetapi Allah mencabar manusia supaya melihat bagaimana kami turunkan air daripada langit. Alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'a. Apakah kamu tidak melihat kami Allah Ta'ala yang menurunkan air daripada langit? Bila Allah cabar, berarti memang jawapan tidak ada di kalangan manusia.
Innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaith. Sesungguhnya di sisi Allah lah ilmu tentang kiamat dan juga tentang cara penurunan hujan. Ini menunjukkan bahawasanya ilmu kita belajar, makin kita belajar, kita akan takjub dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ramai para doktor yang pengkaji-pengkaji, bila dia betul-benar dia kaji, dia akan menemui jawapan dia. Tidak lain tidak bukan, dunia ini dimiliki oleh pencipta, iaitu Rabbul Jalil Allah yang Azza wa Jalla. Maka tidak adalah ego dalam diri dia. Kalau kita buat PhD, kemudian kalau kita lupa benda ni, akhirnya kita kata inilah jawapan aku dapat, padahal salah. Kalau dapat pun betul, itu kita akan katakan ilham daripada Allah yang Azza wa Jalla. Macam mana? Ustaz boleh ada soalan tak tadi? Setakat ni mereka semua khusyuk dengar Ustaz kan. Tak sempat nak bertanya lah kepada Ustaz. Allahu Akbar. Cuma apa? Anak-anak ni masih muda, belajarlah rajin-rajin insya-Allah. Rakan-rakan kita ada pensyarah pun ada Ustaz Taki. Alhamdulillah. Ahlan Ustaz Taki. Salam Taki pula lah. Pirasiku. InsyaAllah mudah-mudahan kita punya student ramai hadir pada malam tu kan. Puan Suraya. Konon ada ilmu ni. Konon. Ya, betul-betul kan. Sebab kita tidak boleh bagi alasan lah yang kita tidak dapat kata hadir majlis ilmu secara bersemuka. Sekarang semua alam maya, semua ada peluang, ada ruang, kita ambil. Kita rebut peluang. Ini satu orang kata lah majlis yang kita sangat-sangat nantikan. Sebab ilmu ini tidak ada penghujung Ustaz. Mudah-mudahan kita ada lebih kurang masa, lebih kurang insya-Allah sampai kita akan berhenti jam 10. Barangkali sangat khusyuk Ustaz Ibrahim Masto kan, sampai tak sempat nak menanya lah soalan. Barangkali siapa-siapa yang ada bertanya soalan tak faham Allah kan, kita sangat alu-alukan soalan-soalan, pertanyaan. Seronok Ustaz. Ni mungkin anak murid Ustaz lah ni. Maka tinggi nanti insya-Allah. Allahu Akbar. Maka PSA nanti tinggi insya-Allah. Insya-Allah. Jadi mungkin adik-adik yang sedang menonton FB ataupun yang mengikuti kita punya streaming di YouTube My Ikhmas kan, boleh war-warkan kita punya program insya-Allah. Ustaz Rahim, kita akan adakan banyak lagi program-program secara live streaming ini untuk kita hebah-hebahkan melalui ilmu, dan kita akan kongsikan apa juga lah kaitan dengan Ikhmas, banyak lagi program-program insya-Allah kita akan sajikan secara setapan kepada warga media sosial insya-Allah. Jadi jika tidak ada yang menyoal, saya nak soal Ustaz boleh ya? Allahu Akbar. Sebab bila Ustaz cerita Ustaz ada pengalaman di belajar di Mesir kan, lepas tu pula berkhidmat di UK. Jadi pengalaman tu memang tidak boleh dijual belilah kan, pengalaman berkhidmat di tempat orang. Jadi tanyalah pandangan Ustaz kan. Bila kita belajar, kita tengok orang ulama-ulama dahulu, mereka belajar di banyak tempat, ulama-ulama kita, dan mereka pun meninggal pun bukan pada tempat lahirnya pun. Banyak ulama-ulama begitu. Jadi Ustaz rasalah terutama kepada adik-adik yang mungkin lepas ni nak belajar kan, kata nak menimba ilmu, macam mana Ustaz nak bagi semangat kepada adik-adik yang supaya keluar daripada zon ataupun kawasannya untuk menimba ilmu di tempat-tempat yang luar, mencari pengalaman tempat luar supaya ada dia punya kekuatan macam Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, cantik soalan tu Ustaz Fadli. Saya selalu juga benda ini bukan sekadar saya nasihat pada adik-adik, rakan-rakan FB dan juga pelajar-pelajar di Ikhmas. Bukan saja, malahan anak saya sendiri pun. Saya berdoakan agar mereka juga berhijrahlah ke mana tempat yang kena berhijrah, sebab saya dari umur 16 memang saya dah keluar dah daripada dunia Malaysia ni. Saya dah keluar umur 16. Tujuan lain tidak bukan kerana bagi saya yakin lagi banyak jauh kita berjalan, kita akan mengenal Allah lebih hampir. Dan kenapa? Waktu kita kesunyian, tidak ada siapa lagi tempat untuk kita mengadu domba kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pergi ke England juga seorang diri.
dengan membawa basikal, kemudian sampai di sana ialah bagi-bagi ujian lah, tidur kaki 5 tu standard lah, biasalah sementara nak dapat kerja yang baik. Kemudian sama juga di Mesir, di mana belajar di Mesir juga nak cari duit pun susah, tapi alhamdulillah dengan kesabaran yang ada, yakin bahawasanya yang mengatur urus segalanya itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Saya suka ambil kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan kepandaian, kecerdikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Pertama sekali adalah ketabahan mak dia, ayah dia dan juga diri dia sendiri. Walaupun dia ada peluang untuk balik ke negara dia, ke tempat asal dia, tapi oleh kerana itu adalah arahan Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia pergi jauh ke satu tempat. Tuan-tuan, anak-anak yang semua sekalian, inilah sifat para ulama. Di mana para ulama, satu hadis Nabi sebut, lagi banyak kita mengenali orang, lagi banyak untuk kita masuk syurga Allah. Lagi senang untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak dapat tidak, kita kena bergerak, kena berjalan, pergi jauh. InsyaAllah. Jadi lagi ramai orang kenal kita, biarlah kita orang kenali kita dengan cara yang baik. Bukan orang kenal kita ni teruk. Biar orang kenal kita ini dalam keadaan yang kita ini dapat menerima manfaat pada orang lain, sehingga orang merasai bila kita tak ada tu orang terasa, oh Allah, tak ada ustaz ni, kalau ada boleh tak bantu tolong kami semua. Itu yang kita nak. Dan yang sekalian, sebenarnya tak rugi pun kalau kita pergi lagi jauh. Tumpang sama-sama muda ni, ustaz mungkin nak kata terlewat, tak terlewat juga. Jadi mana-mana ada adik yang ada peluang untuk buat master, untuk buat PhD, teruskan. 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 Jangan berpatah balik. Sebab bila dah berkahwin, dah ada komitmen, dah ada tanggungjawab, kita akan rasa banyak benda yang kita nak fikir. Tumpang muda, umur baru 19, 20, ada peluang untuk buat master, teruskan. Ustaz Fadli pun insya-Allah sekarang sedang buat PhD. Kan? Alhamdulillah, saya pun bangga, seronok. Kan? Ada tak amalan lain yang boleh kita menambah ilmu Muslim, mengamalkan doa? Sambil-sambil kita ada soalan daripada kita punya FB kita. Ada tak amalan lain yang boleh? Ustaz, ada tak amalan lain yang boleh untuk kita menambah ilmu selain mengamalkan doa? Ada tak Ustaz? Terima kasih. Saya suka menarik satu ayat Al-Quran. Kadang-kadang kita belajar makin tak faham. Makin belajar, aku bingung. Apa yang aku belajar atau apa aku baca atau hafal tak ingat dalam kepala. Pernah berlaku? Pernah. Kan? Sebab saya sendiri pernah berlaku benda gitu. Hafal, apa ni? Berjam-jam belajar tak boleh. Maka pada kita ini saya teringat satu ayat Quran. Wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat ni Allah Ta'ala cerita tentang bab riba. Allah ceritakan tempat hutang segalanya. Dan tapi kita boleh ambil ayat ni, Allah sebut sini wa in kana zu usratin. Kalaulah ketika mana kamu rasa susah, sukar, berat, payah nak mendapat sesuatu, okey? Susah. Fanaziratun ila maisarah. Kata Allah, lihatlah, pandanglah kepada yang mudah. Apa itu perkara yang mudah? Wa antasaddaqu khairul lakum. Sedekah. Sedekah. Ya Allah. Sedekah. Jadi amalan selain berdoa, kita juga bersedekah. Sedekah macam mana? Duit tak ada. Kita jangan nampak sedekah hanya dengan wang ringgit. Tidak. Sedekah bukan hanya dengan wang ringgit. Sedekah ni dengan banyak cara kita boleh bersedekah. Menggembirakan sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita juga sedekah. Kan? Senyum pada kawan-kawan kita juga sedekah. Kemudian kita berdoa pada kawan kita tanpa pengetahuan dia, juga sedekah. Itu yang dikatakan tadi, fanaziratun ila maisarah tu. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Lihatlah pada mudah itu sedekah. Sedekahlah paling mudah. Berbakti pada masyarakat. Sebab tu masa saya belajar dulu, kalau ada peluang, saya tak minta untuk pejabat jawatan. Tapi apabila diberi jawatan dan tahniah kepada mana yang dah dapat memilih YDP, EXCO pada pilihan raya baru-baru ni, jangan jadikan ia sebagai beban dalam untuk memberi kejayaan. Sebaliknya, gunakan ia sebagai wasilah untuk kita menuju
ke arah kejayaan. Sebab apa? Peluang kita untuk berbakti dah ada di tangan. Menjadi seorang YDP. Peluang kita untuk merancangkan program, untuk bantu ustaz, nak bantu AHCP, nak bantu kawan ni, nak bantu kawan ni. Kalau kita pegang esko kebajikan, apa yang kita boleh buat untuk kebajikan ini? Oh, bantu kawan-kawan sakit, bantu kawan susah segalanya. Kalau kita sebagai esko ibadat, gunakan platform masjid itu sebagai majlis ilmu bina. Kita buat itu bukan kerana kita nak dapatkan pujian ataupun perhatian. Sebaliknya kita gunakan ia sebagai wasilah untuk kita bersedekah pada orang lain. Maka itu juga akan memberikan kesenangan untuk kita belajar ilmu. Saya dari dulu, masa saya dulu pegang bendahari. Bendahari dah dulu, pegang bendahari. Bagi saya nak rasa beban kak. Memang berat pegang duit ni. Tetapi saya fikir ini adalah sebagai wasilah untuk aku berbakti pada kawan-kawanku yang berada di sekelilingku. Gunakan dia. InsyaAllah. Itu amalan lain selain pada doa. Doa juga. Kemudian kita melakukan amalan sedekah tadi. Satu. Yang kedua, usaha jangan tinggal lah. Jangan sekadar kita doa saja, kemudian dengan sekadar kita cuba doa kat orang lain, tapi kita tidak usaha. Tak tahu. Dalam Al-Quran, lebih 6,000 perkataan memberi erti kepada kesungguhan. Jadi berarti Allah suka. Dan Allah sebut, aku suka pada orang yang ayyutqinahu. Aku suka juga. Iaitu bila dia buat kerja, ayyutqinahu. Dia tekunlah tu benda. Buat tu benda. Sampai tahap ayat yang saya bawa tadi ni, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah Taala sebut, barang siapa yang berusaha sungguh-sungguh, kesungguhan itu untuk diri dia. Barang siapa yang malas, kafara. Sebaliknya, iaitu yang tidak mahu bersungguh-sungguh tadi itu, kata Allah apa? Sesungguhnya Allah memiliki kekayaan. Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah memiliki kekayaan lebih daripada dunia ni. Apa maksud dia ni? Maksud dia dalam tafsir sebut, Allah nak kita bersungguh-sungguh seolah-olahnya ambil dunia ni milik kita. Sampai tahap tu. Allah kata aku tak rugi pun kalau kamu berusaha sungguh-sungguh ambil dunia sampai milik kamu pun aku tak rugi. Sebab Allah ni lebih kaya daripada bumi ni. Nampak tak? Allah ni seorang pemberi. Nampak tak? Jadi sungguh-sungguh usaha itu adalah merupakan amat ditekan beratkan. Okey, Ustaz. Banyak soalan ni. Jadi terpaksa saya Okey, Assalamualaikum daripada Ibrahim Mastor. Kita punya Assalamualaikum. Anda nak tanya macam mana cara kita nak mencapai keberkatan dalam menuntut. Tapi dalam kurungan diletak tu rakan sekelas yang tanya. Iyalah tu. Wakili dah. Okeylah tu. Walaupun apa? Silakan Ustaz. Bagaimana kita nak mencapai keberkatan dalam menuntut ilmu dari segenap aspek, such as berkat dalam masa, guru, ibu bapa dan rakan. Baik. Anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Keberkatan ilmu ni amat penting. Keberkatan ilmu ni penting. Apa maksud berkat? Berkat ni ialah sedikit tapi kathirul fawaid. Dia ada banyak faedah. Itu maksud berkat. Berkat benda yang satu tapi dia kathirul fawaid. Dia banyak faedah. Okey. Bagaimana kita nak beli berkat ni? Baik. Kalau kita nak beli berkat, pertama sekali masa kita. Okey. Masa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala kena jaga. Apatah lagi solat. Sebab tu Ikhmas menekankan solat berjemaah 5 waktu di masjid. Apa sebab? Apabila dalam solat itu Allah menyeru hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Tiba-tiba kita masih duk main game kat kelas, kat asrama. Macam mana kita nak berjaya? Kita sendiri tidak. Siapa bagi berkat ni? Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tidak menjaga masa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana? Nampak satu. Yang kedua, orang yang mengajar kita, guru-guru kita, tak semestinya guru kita. Ikhmas, walaupun dia tak mengajar kita, dia sebagai salah seorang organisasi dengan kita, kita sebagai pelajar wajib menghormati mereka demi untuk mendapat keberkatan ilmu. Jangan kita kata kita nak hormat guru hanya mengajar kita aja. Tidak. Yang tu mimbabil aula lah. Sebab dia dekat dengan kita. Dia menyampaikan ilmu pada kita. Yang lain pun sama juga. Yang membayar keuangan pada guru tersebut. Guru tu mengajar, dia dapat duit, siapa mengurus keuangan. Walaupun keuangan tu tak mengajar, dia juga wajib dihormati. Tapi kita kena ingat adik-adik dan sekalian. Yang berada sekeliling kita ni adalah manusia. Biar guru yang ajar kita, yang pengurusan, semua adalah manusia. Bila dikatakan manusia, tak lepas dari daripada melakukan kesilapan. Bagi manusia yang baik,
bagi manusia yang sebagai konsep talabul ilmi, menuntut ilmu ini, dia akan senantiasa memaafkan atas kesilapan manusia lain. Ini yang berat ni. Wa in kana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, tak ingat ayat dalam surah Al-Baqarah tu, saya tak ingat, di mana Nabi SAW ini antara sifatnya ialah al-kazimin al-ghaiza wal-afina 'anil nas, yang boleh menahan kemarahan dan memaafkan kesilapan manusia yang lain. Ini penting. Menahan kemarahan dan memaafkan kesilapan manusia, Itu berkat akan datang. Berkat akan datang. Bila kita emosi, kita marah, sebenarnya kita sendiri yang menyebabkan hilangnya berkat kita. Adik-adik makan ke asrama, percuma dikemas, alhamdulillah, percuma. Siapa menguruskan makanan tersebut? Pengurusan. Siapa menguruskan tersebut? Dengan kewangan. Kan? Semua. Jadi sebab tu anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hormati semua. Yang cantik kelas kita, yang cantik susun tempat kelas kita, yang serawang dibuang, sampah-sampah, rumput-rumput, siapa buat? Tukang kebun kita. Hormati mereka. Sebab mereka juga menyebabkan kita rasa selesa belajar di situ. Nampak? Itu antara benda-benda yang berkat yang kita tak nampak, anak-anak yang sekalian. Nampak tak? Yang cuci tandas kita. Siapa dia? Apa nama makcik kita, makcik maintenance kita, itu sebagai tanda. Sebab tu tuan-tuan, kalau nak dibahaskan pengurusan ni, ustaz kat Mesir dulu, lagi dahsyat. Orang Arab Mesir lagi dahsyat. Kan? Kita nak pergi buat iqamah visa, beratok pukul 3 pagi dah tidur dah di luar immigration. Sampai tempat immigration tu dia kata apa? Ya Allah, itla'. Ya Allah, barah. Dia kata ya Allah, rahbit, bukhra insya-Allah. Esok pula. Sabar balik, kita nak mengaji. Kan? Kita nak belajar. Itu yang keberkatan yang akan datang dalam diri kita. Tuan-tuan, anak-anak dalam sekalian. Jadi berkat ini ialah kita kena mencari. Bukan kita mengharapkan dia datang, tapi kita kena mencari. Yahdillahu linurihi man yasha. Allah akan beri hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dengan bersifat, ya betul. Macam mana nak bersangka baik dan positif dengan setiap perkara. Saya jawab terus ya soalan ni, soalan ni ya. Jawab terus. Jawab terus. Okey, jawab terus. Memang betul. Bersangka baik dan positif inilah perkara yang paling asas kena ada dalam diri kita untuk melahirkan sifat-sifat tadi ni. Tak dapat tidak. Bagaimana caranya? Kan jangan kita lupa, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nampak tak? Sesungguhnya salat aku, ibadah aku, segala kehidupanku kerana Allah SWT. Berarti kalau kita diberi kesenangan, kita yakin itu hadza min fadli rabbi. Kalau kita diberi musibah, ada ujian, alhamdulillah hadza min fadli rabbi, ini juga ada ujian daripada Allah. Apabila kita meletakkan segala-galanya daripada Allah, kita akan positif. Kita akan redha, tak apa. Malahan kita tak akan membalas walaupun kita ada peluang untuk membalas. Kenapa? Kenapa kita nak membalas sedangkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan kalau kita pula ketika itu dikatalah kita dizalimi. Kita dizalimi. Apa yang perlu kita buat kalau kita dizalimi? Kan Allah Nabi sebut antara doa orang yang dikabulkan ialah doa orang yang dizalimi. Doalah, kita doalah ketika itu. Jangan doa ke orang lain, doa kat diri kita. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku dizalimi, ya Allah. Ya Allah, bukakanlah pintu hatiku untuk aku lebih memahami ilmu yang aku sedang pelajari ni, ya Allah. Ya Allah, aku sedang menduduki periksa, ya Allah. Lancarkanlah kehidupanku, segala aku bertemu denganmu, ya Allah. Nampak tak? Kita sedang dizalimi, tapi kita doa untuk diri kita. Tak salah. Kalau kita, tak salah. Sebab tu, kalau orang zalimi kita, kita doa untuk kebaikan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cara-cara lah. Tapi sebelah susah manusia ni, kadang-kadang dia nak cuba nak membalas dendam. Ingat ayat Quran sebut yu'til hikmata may yasha. Allah dialah Allah yang pemberi kepada hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa may yu'til hikmah, barang siapa yang mendapat hikmah tersebut faqad utiya khairan katsira. Sesungguhnya dia mendapat kebaikan yang amat banyak. Anda nak tanya Sazwi, apa cara terbaik untuk kita meminta maaf kepada orang yang susah nak maafkan kita? Macam mana? Apa cara terbaik untuk kita meminta maaf kepada seorang yang susah nak maafkan kita, insya-Allah? Baik. Apa cara terbaik untuk kita meminta maaf kepada seorang yang susah nak maafkan kita, insya-Allah? Okey, sekarang ni kita manusia, kita pun buat silap dengan orang.
Kita bersilap orang. Bagaimana cara kita nak minta maaf dengan orang tersebut yang kita yakin dia tu amat susah nak maafkan kita? Pertama, siapa memiliki dia? Siapa memiliki hati dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Okey? Nampak? Allah yang memiliki hati dia. Dia susah nak maafkan kita kerana apa? Kerana Allah belum izin pada dia untuk memaafkan diri kita. Perkara pertama sekali, kita rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara kita dapat Allah Taala? Sedekah. Sama juga tadi, sedekah. Okey? Kita bersilat dengan orang. Ya Allah, ya Tuhanku, aku telah melakukan satu kesilapan pada saudaraku. Ya Allah, hari ini aku sedekah RM10 ataupun RM20 untuk sahabatku yang telah aku aniayai. Sedekah lu. Itu cara, dengan secara tak langsung, kita sebenarnya telah memberikan pahala kepada sahabat kita tadi ni. Kita dah bagi kepada sahabat kita tadi ni. Supaya mana? Di akhirat besok, kita tidak dituntut oleh dia. Nampak? Kan Nabi pernah sebut bahawasanya kita di akhirat besok, kita akan datang kena muflis. Para sahabat tanya, dia tak semayang ke? Semayang. Tak puasa ke? Puasa. Dia zakat ke? Zakat. Dia haji tak? Haji. Tapi dia muflis. Kenapa? Kerana segala dia rebah dengan orang, dia buat zalim dengan orang, menyebabkan habis pahala-pahala diberi pada dia. Maka dengan sebab itu, ayat tadi ni, wa in kana zu usratin fa naziratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum. Sedekah. Sedekah bagi pihak kawan kita tu. Memang kita pun bersilap kan? Ya Allah, aku sedekah kepada sahabat aku ni yang telah aku zalimi. Sedekah. Niat pada dia. Dan pada ketika ini, kalau kita buat di dunia, pahala tersebut bukan hanya sekadar dapat pada kawan kita saja, kita juga mendapat pahala apa yang kita buat tadi itu. Ini istimewanya Islam ni. Apabila kita bersedekah, bila jumpa dengan dia, kita mula buat baik dengan dia, insya-Allah, saya yakin satu hari, bila kita minta maaf dengan dia, insya-Allah, kalau kita ada kekuatan, cuba minta maaf, insya-Allah Allah akan buka pintu hati dia untuk memaafkan kita. Kalau kita tak minta maaf pun, ialah tertakut tu hubungan putih ke macam mana, tak apa, kita sedekah aja. Insya-Allah. Itu yang saya belajarlah. Yang saya alami juga, begitu saya buat. Insya-Allah. Okey, terima kasih Ustaz Ibrahim. Jika ada soalan-soalan lagi mungkin kita boleh ajukan, insya-Allah kita boleh panjangkan sikit. Sekarang dah 10-8 minit, sekejap Ustaz kan. Masa tu berlalu cukup pantas sebab kita menggunakan masa yang ada ni untuk majlis ilmu, menggunakan kepada pendidikan. Jadi mudah-mudahan insya-Allah dalam durasi lebih kurang sejam lebih kita bersama, tuan-tuan dapat orang kata sedikit beberapa mutiara kata yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz berkaitan dengan majlis ilmu kita pada malam tu. Okey, jika ada soalan mungkin ada satu soalan lagi mungkin kalau ada. Jika tidak ada, ada soalan ke? Tengok rakan-rakan kita, alhamdulillah. Maksudnya mereka ni bila di alam orang kata media sosial ni, keperluan untuk menimba ilmu itu sangat tinggi Ustaz. Betul. Ada batasan. Mungkin kalau sebelum ini kita hanya mendapatkan majlis ilmu di masjid, di surau, pergi ke kursus-kursus minat dan sebagainya. Kini tu mudah kita dapat ilmu di hujung jari saja, mudah-mudahan insya-Allah. Okey, jika tidak ada, mungkin orang kata sebagai kesimpulan ataupun kita rangkuman dalam tempoh sejam lebih Ustaz, kita dah kongsi ilmu pada malam tu. Mungkin Ustaz boleh buat sedikit kesimpulan kita punya majlis ataupun kita punya program kita pada malam tu. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih pada Ustaz Fadli, rakan-rakan FB, adik-adik Ikhmas. Jadi untuk terakhir daripada diri saya, untuk nasihat dari saya dan dari adik-adik semua, tak rugi kalau kita benar-benar mendalami ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ilmu Allah itu luas, amat luas, dan gunakanlah ilmu itu untuk kita berbakti pada masyarakat yang ada di sekeliling kita. Biarlah sedikit, asalkan benda itu manfaat, itu lebih baik. Seperti mana kata ulama, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, saya tahu ingat ayat dia, iaitu balighu anni walau ayah.
sampaikan kepada aku walaupun sepotong ayat. Bukan untuk kita nak rasa megah, tidak, tapi kita nak berkongsi. Berkongsi. Kenapa tuan-tuan, anak-adik dan sekalian, lagi banyak kita berkongsi, sebenarnya lagi mudah untuk kita mengenali Allah Subhanahu wa taala. Tapi biarlah kita berkongsi benda yang bermanfaat. Insya-Allah Ustaz Fadli. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz. Tapi saya kira bukannya satu ayat ni bermacam-macam mutiara kata yang Ustaz kongsi pada malam tu. Walaupun malam kan, orang kata waktu malam ni waktu untuk kita istirahat. Tapi Al-Fadhil Ustaz dapat berkongsi ilmu dengan kita untuk sharing, untuk orang kata menimba ilmu bersama, terutamanya kepada adik-adik pelajar IKMAS yang akan menduduki peperiksaan akhir pada besok hari insya-Allah. Terima kasih kepada semua yang hadir pada malam tu, alhamdulillah. Walaupun waktu malam kita ramai, kita punya viewer yang sama dengan kita, yang like pun alhamdulillah. Dan insya-Allah mungkin yang tidak ada kesempatan mungkin boleh kita share video ataupun kita punya Facebook ni untuk kita tonton pada hari yang masa yang lapang. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan ini mendapat manfaat secara bersama. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Okey, untuk daripada pihak IKMAS mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Al-Fadhil Ustaz Abdul Rahim Osman, pensyarah IKMAS atas kesudian hadir kita punya cinta ilmu IKMAS, dan hadirin yang hadir yang menonton kita pada malam tu. Mudah-mudahan ada keberkatan yang kita anjurkan. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan anjurkan lagi program-program yang baik ini, walaupun tempohnya agak singkat, walaupun tempohnya sejam, insya-Allah kita akan perbanyakkan lagi majlis-majlis ilmu yang baik datang daripada Allah Subhanahu taala dan segala kelemahan datang daripada saya sendiri. Sebelum menutup, dijemput Al-Fadhil Ustaz untuk sama-sama orang kata mengaminkan doa sebagai penutup kita pada malam tu. Silakan Ustaz. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azim sultanik. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ja'alna wa awladana wa tullabana minan najihin wal faizin fi jami'il imtihanat wa fi umuri dunya wal akhirah wa la taj'alna wa awladana wa tullabana minar rasibin ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih juga saya kepada Ustaz Fadli, kepada sahabat-sahabat semua kat FB. InsyaAllah dalam ruang masa kita jumpa lagi. Okay, terima kasih Ustaz Abdul Rahim. Terima kasih kepada semua yang hadir pada malam tu. InsyaAllah kita akan bersiaran lagi dari semasa ke semasa. Mudah-mudahan. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.